Bismillahirrahmanirrahim. Kalau suara dengar, minta komen dengar sebelum kita mula testing sound. Minta tolong komen kalau suara dengar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. شجاعته صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقول البراء في هذا الأمر. وأخرج البخاري عن أبي إسحاق سمع البراء بن عازب رضي الله عنه وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن رمات، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلتنا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ برمامها وهو يقول: أنا النبي لا كذب. وفي رواية للبخاري: وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي رواية أخرى عنده: ثم نزل عن بغلته. ورواه مسلم والنسائي. وعند مسلم عن البراء قال: ثم نزل فاستنصر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء: ولقد كنا إذا حمي البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع الذي يحاذي به وقد تقدمت قصص شجاعة أبي بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وسعد وحمزة والعباس ومعاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء وأبي دجانة وقتادة وسلمة بن الأوكع وأبي حدرج وخالد بن الوليد والبراء بن مالك وأبي محجن وعمار بن ياسر وعمر بن معدي كرب وعبد الله بن الزبير في شجاعة الصحابة في الجهاد. Alhamdulillah. Yang saya bacakan tadi berkenaan dengan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Hunain. Bila mana tentera Islam diserang sekaligus dengan anak panah, maka dengan tidak sengaja mereka telah bertebaran daripada situ, dan yang tinggal hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana bersama dengan beberapa orang para sahabat sahaja. Ada kaul mengatakan 14, ada mengatakan 18. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, Abu Sufyan radhiyallahu anhu baru sahaja memeluk Islam, maka terdetik dalam hatinya, kata inilah akhirnya dia kata terbongkar juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benar. Ketika itu Abu Sufyan baru sahaja memeluk Islam selepas Fatah Makkah. Ketika Fatah Makkah, maka imannya masih lemah. Begitu juga Safwan bin Umayyah, dia kata baguslah terbongkar rahsia bahawa Rasulullah bukan atas kebenaran. Maka itulah para sahabatnya lari. Maka Nabi SAW ketika itulah Nabi ungkapkan beberapa syair ini. Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdil Muttalib. Kata Rasulullah SAW bersabda, seperti mana tak boleh mendustakan, aku tak boleh didustakan bahawa aku adalah keturunan Abdul Muttalib, begitulah aku adalah Rasul yang tidak boleh didustakan. Kisah ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ridwanullah alaihim majma'in, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam laung. Panggil, Nabi kata kepada Abbas, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai suara yang besar, kata ya panggil mereka. Maka mereka telah kembali. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Rasulullah ingatkan mereka akan baiat mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah telah berikan kemenangan kepada mereka.
Dan sebagai teguran Allah beritahu dalam Al-Quran, laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah wa yawma hunainin idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Kata, bila pada peperangan Hunain kamu rasa bangga dengan bilangan kamu, ketika itu kami telah berikan kekalahan kepada kamu. Ini pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa bilangan kita tidak akan membawa kepada kemenangan, tetapi kemenangan dalam Islam kadang-kala dalam bentuk tewas syahid di jalan Allah juga adalah kemenangan. Kita lihat para anbiya alaihissalatu wassalam seperti Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam dan Nabi Yahya, anak beranak yang mana mereka seorang digergaji, seorang lagi disembelih, tetapi di dalam Islam kita tak pernah ada orang mengatakan mereka telah mati dan itu adalah satu kemalangan. Tidak, bahkan itu adalah kejayaan yang besar bagi mereka. Oleh itulah mereka akan kata, fuztu wa rabbil ka'bah, sesungguhnya aku telah berjaya kerana terkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walid bin Abdul Malik, khalifah daripada Banu Umayyah, dia telah bina sebuah masjid di Damsyik. Jadi pembinaan masjid itu dibuat di sebuah tempat di Syam, di mana bila mereka gali tempat itu, mereka terjumpa satu jenazah. Bila mereka keluarkan jenazah itu, mereka terlihat satu jenazah yang begitu cantik wajah jenazahnya, cuma kepalanya terbelah, terasing daripada badannya, dan akhirnya mereka dapat tahu bahawa itu adalah Yahya alaihi salam, dan mereka kebumikan kembali di situ. Itulah kejayaan dalam Islam sebenarnya. Kejayaan bukanlah dengan kita menang sesuatu dan kita tewaskan semua, tidak. Allah Subhanahu wa taala tetapkan kejayaan bagi umat Islam bila mereka sanggup berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan setiap kali kita akan menang dengan kemenangan yang kita lihat dengan mata kasar kita, tetapi seperti mana Rabi' bin Amir radhiyallahu an, bila mana dia berhadapan dengan Rustam tanya dia, kalau macam tu, kalau berlaku peperangan di antara kita dan kami menang, maka Rabi' kata, kalaulah orang Islam menang, maka kemenangan buat kami. Apa sahaja milik kamu akan jadi milik kami, kerajaan kamu akan menjadi kerajaan kami, dan segala-galanya akan menjadi milik kami. Kami akan jadi pemerintah tempat ini. Tetapi jika kami tewas, jika kami mati, maka kami akan mati syahid, dan syurga menanti kami. Allah Subhanahu wa taala telah sediakan nikmat buat kami akan masuk syurga tanpa hisap. Mereka faham erti kemenangan. Orang Islam ni tak ada makna kegagalan dalam berkorban di jalan Allah. Dalam setiap keadaan yang dia akan dapat adalah kejayaan. Tetapi bila mana umat Islam mereka rasa bangga sedikit pun, kata hari ini kita ada bilangan, kita ada kuasa, kita ada hubungan, kita ada connection, maka dengan itu kita boleh mendapat kejayaan. Maka Allah telah kata, lihatlah apa yang berlaku pada peperangan Hunain, di mana bilangan kamu besar daripada musuh, tapi Allah telah tewaskan kamu. Mereka kata, apa nak buat? Begitulah dalam peperangan Yamamah, di mana bila mana di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, jemaah diutuskan untuk memerangi Musailmah Kazzab di Yamamah. Ketika itu Khalid bin Walid terdetik dalam hati, dia kata, apa Banu Hanifah ni yang susah sangat. Walaupun dia kata ketika itu orang Islam sedikit saja, lebih kurang 12,000 orang, dan musuh ketika itu dekat-dekat 100,000 orang, tetapi terdetik dalam hati Abu Khalid bin Walid, kata bilangan ini cukup, dan apa Abu Hanifah boleh buat? Maka Allah Subhanahu wa taala telah uji mereka dengan kegagalan, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka tak anggap, tapi dia kata, maka dia menyesal atas kata-kata dia, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang bercakap besar. Walaupun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Hunain, bila terdetik sekalipun Allah tak suka. Begitulah pada peperangan Yamamah, bila Khalid bin Walid kata, bila saya terungkap itu pun, maka kerana itu umat Islam, tentera Islam telah mula kalah. Bila tentera Islam mula kalah, dia kata, pada mulanya bendera Ansar dipegang oleh Zaid bin Al-Khattab. Zaid bin Al-Khattab memegang bendera Muhajirin, dan begitulah Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dia memegang bendera Ansar. Tetapi kerana serangan yang begitu dahsyat sekali, maka mereka terpaksa berundur ke belakang.
Maka Khalid bin Walid dikata, terdetik dalam hati aku Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kata-kata besar aku. Maka bila Zaid ibn al-Khattab telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia telah gantikan dengan Salim Maula Abu Huzaifah sebagai pemegang bendera Muhajirin ketika itu. Dalam peperangan Yamamah inilah syahidnya ramai para ulama. Salim Maula Abu Huzaifah adalah seorang alim besar Quran, yang mana kadang-kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah lewat, bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya, baginda akan kata di masjid tadi, Salim bacakan Al-Quran, maka begitu indah sekali bacaan dia, kami semua berhenti duduk di sana untuk mendengar. Maka dia telah mengambil alih bendera Muhajirin. Mereka kata kepada dia, kata, wahai Salim, boleh tak? Dia kata, mana boleh. Dia kata, seorang hafiz Al-Quran menoleh ke belakang selepas dia mengambil bendera Islam, dia akan terus maju ke depan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ujian. Maka dalam peperangan Yamamah ni, serangan pertama telah menyebabkan umat Islam, tentera Islam hampir kalah. Terdetik dalam hati Khalid bin Walid, kata, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan susah, Rasulullah akan depankan para Ansar. Subhanallah. Kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bagusnya saudaraku orang-orang Ansar ni, para Ansar ni, bila keadaan senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baiknya saudara-saudaraku Ansar di Madinah ni, bila keadaan senang mereka utamakan orang lain, tetapi bila keadaan susah mereka akan kedepankan diri mereka. Begitu baiknya saudaraku Ansar, bila mana susah mereka akan ke depan, bila senang mereka akan depankan orang lain. Maka Khalid bin Walid kata, terdetik dalam hati aku masa tu supaya aku kedepankan para Ansar. Para Ansar ni, di mana Allah sebut dalam Al-Quran tentang mereka, yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, mereka telah korbankan segala-galanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan satu hari mereka sedar bahawa pertanian mereka, kebun-kebun mereka pun telah habis kerana tak terjaga, kerana mereka tak ada masa. Mereka telah sumbangkan segala masa, harta, nyawa mereka untuk agama Allah. Maka terdetiklah dalam hati mereka, kata, hari ini kita nak minta cuti daripada Rasulullah selama 6 bulan supaya kita dapat jaga balik kebun kita dan kita dapat bagi tumpuan kepada perniagaan kita, kepada pertanian kita. Mereka bila sampai saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini, wala tulqu bi aidikum milat tahlukah, jangan kamu musnahkan diri kamu, jangan letakkan diri kamu dalam kemusnahan. Ayat ini sebenarnya, wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum milat tahlukah, belanjakanlah segala harta, nyawa, masa kamu untuk agama Allah, jangan sesekali letakkan diri kamu dalam kemusnahan. Kebanyakan ayat ini hari ini digunakan dengan sesuka hatilah. Kita gunakan ayat ini, jangan letakkan diri kita dalam kemusnahan, dengan aspek lain. Sedangkan yang diturunkan adalah berkenaan dengan Ansar ketika mereka datang untuk meminta cuti supaya dapat beri tumpuan kepada kehidupan dunia mereka. Maka turunlah amaran daripada Allah, jangan kamu letakkan diri kamu dalam kemusnahan. Maka Ansar telah balik, kata tak boleh, semua kena bagi untuk Allah. Maka mereka bermesyuarat balik, kata, kita sebenarnya yang susah adalah kita nak memberi air, nak menyiram air kepada kebun-kebun dan sawah dan tempat tanaman kita. Maka bolehlah kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta Rasulullah doa supaya Allah Subhanahu wa taala sediakan air, mengalirkan air daripada telaga, mudahkan pengaliran air supaya kita tak perlulah nak bersusah payah, anak-anak isteri kita boleh menguruskan kebun-kebun kita. Maka mereka pun berkumpul datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahaja di depan Masjid Nabawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, selamat datang kepada sahabatku Ansar, selamat datang kepada kamu. Pengorbanan kamu besar demi agama Allah. Kamu telah berikan rumah kamu, kamu telah sediakan segala-galanya untuk kami. Mintalah apa kamu nak minta hari ini, nescaya Allah akan perkenankan. Nescaya aku akan berdoa kepada Allah dan Allah pasti akan berikan. Maka ketika itu orang Ansar, mereka terduduk kembali. Mereka duduk dan mereka mesyuarat kembali. Kata, hari ini nampaknya Rasulullah nak berikan apa sahaja yang kita minta, maka lebih baik kita minta syurga sahaja. Mereka jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kami agar Allah ampunkan kami.
supaya kami dapat syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan mereka, Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'il ansar wa li abna'i abna'il ansar wa li azwajil ansar wa li mawalil ansar wa li jiranil ansar. Ya Allah, ampunilah ansar, anak-anak mereka, cucu mereka, isteri-isteri mereka, pekerja-pekerja yang bekerja dengan mereka, jiran-jiran mereka. Begitu hebat kerana pengorbanan mereka. Rasulullah doakan untuk semua siapa sahaja yang ada sangkut paut dengan mereka, supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan mereka. Ini para ansar, mereka sentiasa depankan diri mereka. Maka dalam peperangan Yamamah tu terdetik dalam hati Khalid bin Walid, kata bila setiap kali Rasulullah dalam kesusahan, Rasulullah akan kedepankan para ansar. Maka dia kata, mana Bara bin Malik, kedepankan dia. Maka Bara kata, ya labbaik ya Khalid. Dia kata, wahai Bara bin Malik, hari ini maruah wahai Islam di tangan kamu wahai ansar. Majulah ke depan. Orang muhajirin dah dalam keadaan susah, dah jatuh, dah hampir tewas, maka majulah ke depan. Hari ini kemuliaan wahai Islam di tanganmu wahai orang ansar. Maka dia kata, ya lal ansar. Dipanggil dengan suara yang tinggi, wahai orang-orang ansar. Ammal madinatu fala madinah. Kita tak akan kembali fikir tentang Madinah pun lagi. Kita tak akan kembali balik tentang binatang kita menoleh ke belakang pun lagi. Hari ini kita akan mati di sini, akan terkubur di sini untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang sahabat ansar juga, nama dia Abu Aqil. Ketika itu dia cedera parah, dia telah diserang, dia cedera parah. Mereka telah panah, dan panah terkena dadanya, terpancuk darah. Maka dia kata kepada Abdullah bin Umar, bangun, angkat aku. Abdullah bin Umar kata, sebab apa? Dia kata, engkau sekarang dalam keadaan parah, engkau tak boleh bangun. Bila panah di dada, maka kalau bangun akan terpancuk darah. Dia kata, tak dengar ke lawangan untuk ansar? Dia kata, yalah, tapi untuk mereka yang sihat, yang kuat, yang masih boleh berjihad. Dia kata, tidak. Dia kata, aku kena bangun. Maka bila dia bangun, saya dibangunkan oleh Abdullah bin Umar. Ketika itu terpancuk darah, maka dia kata, dudukkanlah aku di atas sebuah batu. Dan dengan sedihnya dia kata, ya lal ansar. Dia kata, wahai orang-orang ansar. Dia kata, yaumun ka yaumi badr. Dia kata, ingatlah balik bagaimana kamu, apa yang kamu lakukan pada peperangan Badar, pada hari Badar. Karratun ka yaumi Hunain. Ingatlah kembali bagaimana kamu kembali pada hari Hunain. Maka itulah yang kamu kena buat hari ini. Majulah ke depan. Agama Allah memerlukan kamu. Tentera Islam memerlukan bantuan kamu, dan kamulah yang akan maju ke depan. Maka Bara bin Malik ni yang mana dipilih oleh Khalid bin Walid adalah salah seorang yang Nabi SAW kata, dia adalah salah seorang yang mana jika dia angkat tangan, Allah tak akan tolak tangannya, tak akan tolak doanya. Maka Khalid bin Walid telah pilihnya untuk maju ke depan. Maka mereka telah maju ke depan. Para ansar, Nabi SAW telah maju ke depan, Abu Dujanah dan lain-lain. Dan mereka telah serang, mereka telah tewaskan lebih 60,000 tentera yang berhadapan dengan mereka, sehinggalah mereka sampai ke kubu Musailimah bin Kazzab. Dan mereka minta dilontarkan 2 orang masuk dalam kubunya. Begitu sebelum mereka masuk ke kubu itu, mereka terlihat Salim Maula Abu Hudzaifah yang hafiz Al-Quran, yang Nabi SAW sendiri suka mendengar bacaannya, dia telah tewas di situ. Maka datanglah seorang sahabat dengan lari datang jumpanya. Bila lihat keadaan dia berlumuran darah parah, dia kata, perlukan air tak? Aku datangkan air. Dia pergi dapatkan air, dia lari kembali kepada Salim Maula Abu Hudzaifah, kata, nah air. Maka Salim ketika itu dia hanya kedepankan perisai dia kata, ni perisai aku, diterbalikkan, tuanglah air di atas ini. Sesungguhnya dia kata, aku berpuasa, aku sedang berpuasa. Kalaulah aku hidup sehingga waktu maghrib, aku akan berbuka dengan air ni. Dan kalaulah aku syahid, maka aku akan berbuka puasa di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah para sahabat, bukannya mati di jalan Allah itu kegagalan, tetapi syahid di jalan Allah itulah. Maka dia kata, tapi aku nak kau bawalah aku ke depan, supaya aku juga digolong dalam golongan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia telah dibawa ke depan, dan dia telah bawa ke depan sehinggalah dia telah mati, dia telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mereka berjaya masuk dalam kubu Musailimah bin Kazzab,
Wahsy, salah seorang yang telah bunuh bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, dia juga hari itu berkata, ya Allah, hari ini aku juga akan buktikan bahawa aku telah kafarah dosa aku dengan aku akan membunuh Musailmah Kazzab seperti mana aku telah bunuh bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tipu daya sebelum dia masuk Islam. Kata, hari ini berilah aku peluang pula untuk berjihad di jalanmu dan untuk membunuh seorang nabi palsu. Maka dia kata dia pun maju ke depan. Dan begitu juga ada sahabat lain, Muhammad bin Maslamah dan juga Ummi Ammarah. Ummi Ammarah ni adalah ibu kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Habib bin Zaid, yang mana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan dia kepada Musailmah Kazzab untuk dakwah kepada dakwahnya, ketika itu bila Musailmah tanya dia, adakah siapa Muhammad? Maka dia berkata, Muhammad adalah Rasulullah. Dan siapa aku? Dia kata, aku tak dengar. Dia kata, aku pekak, aku tak dengar. Begitu juga ditanya balik, siapa Muhammad? Dia kata, Rasulullah. Dia kata, siapa aku? Aku tak dengar. Kerana dia mengaku dia Nabi palsu. Maka Musailmah telah potong tangan dia kanan. Ditanya lagi, jawapan yang sama. Dia potong tangan kiri dia, dia potong kaki dia, dia belah dia dua sehingga dia syahid. Maka bila dapat berita kepada Ummi Ammarah kata, li hadzal yaumi irtada'tuhu wa indallahi ihtasabtuhu. Dia kata, untuk hari inilah aku telah menyusukan dia dan di sisi Allah kelak aku akan ambil ganjaran daripada Allah. Maka hari peperangan Yamamah dia pun telah maju ke depan untuk menyerang musuh Allah Musailmah Kazzab, yang mana anaknya tak mampu bunuhnya seperti mana Nabi utuskan. Maka dia pula datang untuk bunuh Musailmah Kazzab seperti mana dengan jemaah ni. Maka mereka telah maju ke depan. Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya telah berikan kemenangan kepada orang Islam. Muhammad bin Maslamah telah serang, dan dengan serangan pertama iaitu Wahsy, dengan balingan lembing daripada Wahsy, Allah Subhanahu Wa Taala telah matikan Musailmah Kazzab la'natullahi alaih, dan Allah telah beri kejayaan kepada orang Islam. Tapi di dalam peperangan Yamamah ni ribuan para huffaz telah syahid di jalan Allah, ribuan para ulama telah syahid di jalan Allah. Adakah mereka gagal? Tidak, mereka telah berjaya di sisi Allah, dan itulah kehendak mereka. Dan mereka telah berjihad sehingga mereka mati di jalan Allah. Seperti mana Abu Aqil tadi kata, seperti mana Bara' kata tadi, lupakan sahaja Madinah, kita nak berjihad dan kita nak meninggal, kita nak syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah telah pilih mereka, termasuklah para sahabat besar-besar yang telah syahid dalam peperangan Yamamah ni. Oleh kerana itulah kemudiannya Umar radhiyallahu anhu telah datang berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, meminta Abu Bakar Siddiq untuk kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf supaya tak hilang Quran, kerana begitu ramai para ulama dan para hafiz Al-Quran telah syahid dalam peperangan Yamamah ini. Peperangan yang dahsyat bila mereka berhadapan dengan 10 kali ganda musuh, tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka bila mana mereka bergantung kepada Allah. Firman Allah, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum, kalau Allah bantu kamu tak ada siapa boleh tewaskan kamu. Wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, kalaulah Allah sendiri lepaskan tangannya, maka siapakan, kalau Allah lepaskan kamu, siapa lagi yang boleh bantu kamu? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, setiap kali mereka dalam kesusahan, mereka akan ingat kembali kesilapan mereka dan mereka akan perbetulkan perkara itu. Allah Subhanahu Wa Taala tak suka kita cakap besar. Allah tak suka kita beritahu Allah kepada kami boleh buat ini, kami boleh buat itu. Allah suka kita serahkan segala-galanya kepada Allah, dan Allah suka kita berjihad di jalan Allah, dan kita bersusah berkorban untuk tegakkan agama Allah dengan rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harapkan bantuan. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, sesungguhnya bantuan hanya daripada Allah. Bergantunglah kepada Allah. Alallahi tawakkalna, kita bertawakal kepada Allah dan kita berkorban untuk agama Allah, tegakkan agama Allah, tegakkan syiar agama Allah, dan kita usaha untuk beramal dengan segala perintah Allah. Itu juga adalah jihad. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, jihad. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, berjihad untuk menegakkan perintah Allah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat buat dalam setiap peperangan. Mereka telah maju ke depan dan mereka telah buktikan cinta mereka, sehingga cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Husain radhiyallahu anhu terkorban, dan pengorbanan mereka, syahid mereka inilah yang telah jadi satu sejarah Islam. Hari ini kita anggap bahawa dengan kita dapat selamatkan diri kita daripada
sesuatu dan kita dapat panjangkan umur kita, itu kejayaan. Tetapi Khalid bin Walid, bila mana dia tidak dapat syahid di jalan Allah, pada akhir hayatnya dia menangis teresak-esak. Dia menangis teresak-esak. Kerana apa? Dia kata tidak ada sejengkal pun di badan aku yang tak ada kesan parut, tetapi hari ini aku tidak mati syahid. Tapi ulama kata mana boleh dia ditewaskan kerana dia dapat gelaran pedang Allah. Pedang Allah tidak boleh ditewaskan dalam medan peperangan. Allah telah tetapkan kematian dia di luar medan peperangan, tetapi dia menangis. Umar radhiyallahu anhu akan sentiasa doa, ya Allah, berikanlah aku kematian yang syahid, matikanlah aku di Madinah dan berilah aku mati kematian yang syahid. Kalau kita hari ini kita doa saja, tapi bila dapat peluang untuk kematian syahid, belum tentu. Dan Allah akan uji kita. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Dulu pun Allah uji. Para sahabat pun Allah uji. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah nak lihat siapa yang benar, siapa yang dusta. Tuan-tuan, puan-puan, bila Allah Subhanahu wa taala uji kita, barulah kita tahu tahap iman kita, kedudukan kita. Jangan goyang bila Allah uji sampai ke akhir hayat, seperti mana Salim Abu Hudzaifah kata, heretlah aku, bawalah aku ke depan supaya aku dapat buktikan, ya Allah, di akhirat kala, ya Allah, aku telah berikan nyawa aku untukmu, ya Allah, untuk agamamu, ya Allah. Dan dia tak buka puasa pun tak mau. Dia kata tak apa, aku akan buka puasa di syurga Allah kelak. Kalau sempat aku buka puasa, kalau tidak Allah akan sediakan juadah buka puasa untuk aku. Begitulah Uthman radhiyallahu anhu juga, hari dia disyahidkan dia berpuasa. Nabi dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Uthman, besok kau buka puasa dengan aku nanti. Maka dia telah berpuasa keesokan hari sebelum dia diserang dan dia dibunuh. Ini para sahabat, kehidupan mereka kita wajib tahu. Barulah kita akan sanggup berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita tahu nilai agama itu lebih mulia daripada apa sahaja. Allah akan gembirakan kita. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Seperti mana para sahabat, mereka yakin para muhajirin yang mana mereka berhijrah kan terakhir, mereka telah usaha untuk mereka berkorban 2 kali ganda. Dan mereka yang masuk Islam ketika Fatah Mekah pula, mereka juga telah berikan nyawa mereka dalam peperangan Yarmouk untuk buktikan kepada Allah, kata kami juga telah gadaikan nyawa mereka untuk Allah. Walaupun kami lewat masuk Islam, walaupun kami tak sempat bersama dengan Rasulullah dalam setiap peperangan, walaupun kami telah menentang Rasulullah, tapi hari ini kami pun nak buktikan, ya Allah, kata kami juga sayang agamamu, ya Allah, kami juga sayang kepadamu, ya Allah, kami juga sayang kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, kami pun nak berkorban. Maka di situ terkorban dekat-dekat 400 orang keluarga orang-orang Quraisy Mekah dalam peperangan Yarmouk, termasuklah anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal. Mereka ini telah menentang Rasulullah, tapi akhirnya mereka juga telah keluar untuk buktikan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih, bila mana dia diberikan pemerintahan selepas kematian Sulaiman bin Abdul Malik, dia kata kepada isteri dia kata, wahai isteriku, dia kata, apa sahaja yang aku kehendaki aku telah miliki. Aku cinta dengan engkau, aku telah kahwin dengan engkau. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan aku tanggungjawab amanah pemerintahan. Maka mungkin aku tak dapat tunaikan lagi hak kamu kerana hak agama lebih besar, hak umat Islam yang di bawah tanggunganku. Maka maafkanlah aku. Kalau kau nak lepaskan aku bebaskan kamu, aku ceraikan kamu. Tapi kalau kamu nak bersama dengan aku, maka aku mungkin tak dapat tunaikan hak kamu lagi, maafkan aku. Maka Fatimah binti Abdul Malik, iaitu adik kepada seorang raja, anak kepada seorang raja, anak kepada Abdul Malik bin Marwan, dia kata, wahai suamiku, dia kata, ketika senang aku bersama denganmu, takkan ketika susah aku nak pergi tinggalkan kau. Aku akan bersama. Sehingga dikatakan pada satu hari raya, mereka nak pakai pakaian hari raya untuk anak pun tak ada. Sehingga dia datang jumpa suami dia, wahai suami, dia kata, wahai suamiku, dia kata, anak-anak perlukan pakaian baru. Umar bin Abdul Aziz kata, tapi saya tak ada duit. Nak beli apa, daripada mana? Maka isterinya kata, kalau boleh mintalah Baitul Mal untuk dahulukan gaji. Dan dengan gaji itu bolehlah beli pakaian baru untuk anak-anak kita. Dia kata, baiklah, saya cuba. Dia pergi jumpa penjaga Baitul Mal. Dia kata, boleh tak dahulukan gaji bulan depan? Penjaga Baitul Mal kata, boleh, dengan syarat Amirul Mukminin kena tulis, kata Amirul Mukminin akan hidup pada bulan depan.
Kata, mana boleh saya tulis? Kata, maka aku tak boleh berikan. Dia kembali kepada isteri dia, wahai isteriku, beritahulah kepada anak-anak, aku tak mampu berikan mereka pakaian hari raya sekalipun demi menjaga amanah yang telah diamanahkan kepada aku. Pada hari raya, bila mana mereka pakai pakaian buruk, sedangkan anak-anak ataupun sepupu-sepupu mereka yang datang daripada keluarga diraja dengan pakaian yang baru, maka ayahnya kata, Umar kata kepada anaknya, kata, wahai anak-anakku, hari ini kamu pasti sedih kerana ayahmu tak dapat belikan pakaian baru untukmu. Maka anak-anaknya kata, tidak wahai ayah, kami bangga dengan ayah kerana ayah tak pernah khianat dalam Baitul Mal. Ini kehidupan mereka tabi'in yang telah mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontohi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita kena contohi mereka, jadikan mereka contoh, barulah kita akan dapat petunjuk. Ashabi kan nujum, kan, fa bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Nabi kata, ikut mereka, ikutlah mereka, ikutlah aku dan ikutlah khulafa'ir rasyidin. Kita akan dapat petunjuk. Ikutlah sahabatku ridwanullah alaihim ajmain, bagaimana hidup mereka, bagaimana mati mereka demi agama Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu anhu, pada zaman Umar lah Allah telah beri kemenangan yang besar di mana kerajaan Rom dan Parsi telah jatuh di tangan orang Islam. Ketika itu mereka bermesyuarat jumpa Umar, wahai Sayyidina Umar, yang datang apa anaknya? Dan Aisyah radhiyallahu anha kata, dulu kita miskin, kita dah ada kekayaan, kenapa hidup sederhana seperti ini? Boleh juga hidup dengan sedikit mewah, bukannya haram di sisi Allah? Maka Umar kata apa? Umar menangis. Umar radhiyallahu anhu menangis. Kata, ada 3 orang kawan yang telah hidup, telah berjihad, telah berhijrah, telah bersusah untuk agama Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. 2 daripada 3 telah kembali kepada Allah dan telah berjaya. Yang tinggal aku seorang daripada 3 orang itu. Aku tak nak pilih jalan hidup yang lain yang dengannya aku gagal. Aku nak hidup seperti mana Nabi hidup, dengan susah payah. Hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak ada minyak yang cukup untuk membakar pelita sekalipun di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi telah belanjakan semuanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita nak belajar daripada kehidupan mereka dan mencontohi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita semua. Semoga Allah redha dengan para sahabat. Allah berikan mereka, Allah telah redha radhiyallahu anhum dengan mereka, wa radu'an, dan mereka juga redha dengan Allah. Allah sebut lagi, wa kullan wa'adallahu al-husna. Allah telah janjikan kebaikan buat setiap mereka. Kerana mereka sentiasa mengutamakan agama Allah, melebihi kehendak mereka, melebihi keinginan mereka, nyawa mereka, segala-galanya. Mereka sanggup berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan mereka contoh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga redha dengan kita semua. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh.